Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua subscriber Generasi Channel. Bertemu kita sekali lagi dalam rancangan Detik Jam 12. Kepada penonton yang baru pertama kali menonton, abang ucapkan selamat datang dan terima kasih kerana support channel abang ini. Jika korang ada pengalaman seram dan nak kongsi bersama dalam rancangan Detik Jam 12, korang boleh emailkan pengalaman korang tu ke penceritakedah@gmail.com. Baiklah, jom kita teruskan rancangan Detik Jam 12 dengan kiriman seterusnya. Kisah kali ini dihantar oleh Mia, bukan nama sebenar, yang bertajuk Jalan Mentakap, Makan Darah. Assalamualaikum abang. Saya ingin berkongsi kisah seram yang menghantui diri saya sehingga kini. Kejadian ini berlaku pada tahun 2016 di kawasan Mentakap di negeri Pahang. Waktu itu saya bersama 3 orang rakan perempuan saya bernama Mia, Amy dan Rita, kesemuanya nama samaran. Kami berempat baru pulang dari hospital melawat seorang rakan yang sakit. Dalam perjalanan pulang ke Jerantut, kami berempat telah mendengar rancangan kisah seram. Bukan apa, kalau berjalan jauh, lagi-lagi pada waktu malam, kami akan mendengar rancangan itu di radio kereta menerusi fungsi Bluetooth telefon bimbit dan menguatkan pembesar suara. Malam itu cuaca hujan renyai-renyai. Nak dijadikan cerita, saya telah melanggar lampu isyarat jalan sebab tak mahu tunggu lama. Satu kereta pun tidak ada pada ketika itu, jadi saya langgar saja. Sedang saya memandu, mata saya dan Mia yang sedang duduk di sebelah saya, tertumpu pada atas jalan bahagian kiri, seperti ada pantulan lampu atas jalan. Saya bertanya pada Mia, apakah lampu tersebut? Dia menjawab yang dia tidak tahu. Kami berdua tidak pandang ke depan padahal saya yang sedang memandu. Tiba-tiba sedang saya perhatikan jalan itu, saya ternampak ada serpihan dan apabila saya pandang semula ke hadapan, terus bemem. Ya Allah, saya terlanggar seseorang. Tuhan saja yang tahu betapa takutnya saya pada waktu itu. Saya terus berhentikan kereta di tepi jalan dan kami semua keluar dari kereta untuk melihat apa yang terjadi. Ada satu kereta yang ikut belakang saya turut berhenti. Orang itu bertanya sama ada saya okey atau tidak. Saya pandang mukanya dan dengan suara yang terketar-ketar, saya berkata, saya terlanggar orang. Mana orang tu? Dia melambung. Amy datang ke arah saya dan terus menampar muka saya dan menyuruh saya diam. Dia khawatir sekiranya saya dipukul dengan orang-orang kampung sekeliling di situ. Saya nampak ada sosok tubuh sedang terbaring atas rumput di tepi jalan. Rupanya pemandu kereta di belakang itu merupakan seorang doktor. Dia baru habis kerja dan memandu satu jalan dengan saya untuk pulang ke rumah. Dia tidak nampak saya melanggar orang, dia ternampak saya melanggar motor yang berada di tengah jalan. Doktor itu cuba tenangkan saya. Rupa-rupanya, ada kereta lain yang telah melanggar lari. Orang itu telah meninggal dunia di tempat kejadian. Alhamdulillah, saya bersyukur saya ada saksi waktu itu. Kalau tidak, saya mungkin akan dituduh. Apa yang membuatkan saya tidak tenang dan takut? Anda semua ingin tahu apa yang saya nampak sebelum saya langgar orang itu? Saya nampak lelaki yang terbaring itu, sedang melutut di atas jalan, dan dia memandang tepat ke arah kereta dengan mata yang besar membulat dan muka penuh dengan darah. Saya tidak dapat elak dan dia melambung ke atas. Kereta yang saya pandu malam itu sampai sekarang saya tidak berani hendak gunakan. Jalan Mentakap itu memang dah banyak makan darah. Hampir setiap kemalangan yang berlaku di situ, pasti akan ada yang nyawanya diragut. Begitulah seram yang saya alami yang menghantui saya sehingga hari ini. Terima kasih kerana sudi membaca kisah saya ini. Sekian, terima kasih. Satu perkongsian yang amat seram, meremang bulu roma abang, apabila baca kisah pengalaman yang Mia kongsi ini. Kepada Mia, kalau dah tak nak kereta tu, lebih baik Mia hadiahkan je pada abang. Hahaha, jangan marah ye, abang hanya bergurau. Baiklah, kita telah sampai di hujung rancangan. Terima kasih kepada semua, kerana meluangkan masa untuk menonton rancangan Detik Jam 12. Ingat sahabat-sahabat abang semua, kisah seram, bukan untuk menakutkan korang, tetapi untuk menjadikan korang lebih berani. Abang mohon undur diri dahulu, kita jumpa di lain episod. Assalamualaikum dan selamat sejahtera, bye-bye.